Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Syakir Narsoha menyampaikan sebuah hadis. Namun apabila disemak hadis tersebut dengan hadis yang asal, dengan teks yang asal, terdapatnya beberapa tokok tambah, dan di antara tokok tambah itu ada yang melibatkan kesalahan yang agak serius ataupun agak berat. Video ini sebenarnya saya terima bersamaan dengan sebuah video lain di mana video itu telah pun saya membuat ulasan dan react, iaitu Ustaz Syakir Narsoha dan debate serta video react ya. Jadi video ini saya baru nak ulas sekarang. Ayuh sama-sama kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan react. Saya nak cerita, orang yang nak pergi minum air telaga Kausar Nabi ni, orang yang timbangannya dah lepas, titian sirap pun dah lepas. Dan waktu ni dia ni muka bercahaya, tangan bercahaya, nak pergi berlari dekat telaga Kausar Nabi, nak minum air telaga Kausar Nabi. Siapa yang dapat minum air telaga Kausar Nabi, confirm masuk syurga. Tapi siapa yang disekat daripada minum air telaga Kausar Nabi, tak payah kata nak masuk, bau syurga pun diharamkan baginya. Sekarang ni berlari lah, tengah-tengah berlari nak pergi dekat dengan Nabi, malaikat sekat. Ada pula lagi sekat, malaikat sekat. Sebahagian malaikat bagi lepas, sebahagian lagi malaikat tak bagi, malaikat halang. Nabi pun tanya malaikat, wahai malaikat, kenapa kamu sekat umat aku? Mereka ni wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Maksudnya bila wajah bercahaya, tangan bercahaya ni, orang ambil wuduk ni, geng mana ni? Tak tanya. Geng ahli snooker ke ahli masjid? Ni wajah bercahaya, tangan bercahaya ni, geng mana? Geng masjid lah. Geng semayang dah. Bagus dah dia ni. Yang bukan-bukan tu tak masuk dah dalam ni. Ini yang wajah bercahaya, tangan bercahaya, mana orang semayang dah. Tapi disekat pula oleh malaikat. Nabi kata mereka ni wajah bercahaya, tangan bercahaya. Kenapa sekat? Nabi tanya malaikat. Malaikat kata, ya Rasulullah, betul mereka ini jenis orang yang ambil uduk, jenis orang semayang. Tapi ya Rasulullah, selepas kewafatan engkau, selepas engkau sudah tiada, mereka menghalalkan apa yang engkau haramkan, mereka haramkan apa yang engkau halalkan. Bila Nabi dengar begitu, Nabi pun sebut dalam hadis, Nabi sebut, Nabi kata fasuhkan, pergi berambus, jangan minum air telaga Kausar. Nabi halau. Padahal saya kata yang datang tu orang ni macam mana? Muka bercahaya. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ustaz. Pertama, tentang orang yang nak pergi minum air telaga Kausar Nabi, dan ini berlaku sesudah timbangan amal, sesudah proses timbangan amal. Ini yang pertama. Yang kedua, muka dan tangan mereka bercahaya. Yang ketiga, mereka berlari nak minum air telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, siapa dapat minum confirm masuk syurga, sementara sesiapa yang disekat, yang dihalang daripada minum, tak payah Ustaz kata tak payah kata nak masuk, bau syurga pun diharamkan baginya. Poin yang kelima, wajah dan tangan bercahaya. Yang ini orang ambil wuduk. Geng mana ni Ustaz tanya? Geng ahli snooker atau geng masjid? Dan Ustaz sebut ini adalah geng masjid. Dan yang keenam, kesalahan yang mereka lakukan sehingga terhalang daripada minum air telaga Kausar ini ialah sesudah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini menghalalkan apa yang haram serta mengharamkan apa yang halal. Ayuh kita semak hadis yang sebenarnya. Tapi sekarang ini penerbangan hendak berlepas. Ayuh kita nikmati pemandangan berlepas di landasan dan juga pemandangan selepas itu. Kemudian saya akan sambung dengan membaca hadis yang penuh. SRS runway, Bodo Trust. Check.
Hadis yang dibacakan oleh Ustaz merupakan sebuah hadis yang agak panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 367, atau penomboran lain hadis nombor 249 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayuh sama-sama kita baca sebagaimana tangkap layar di sebelah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqburata faqala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi satu kawasan kubur lalu berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahiquna wadidtu anna qad ra'aina ikhwanana. Assalamualaikum negeri orang-orang yang beriman. Kami insya-Allah akan menyusuli kalian. Aku suka jika dapat melihat saudara-saudara kita. Qalu, para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami saudara-saudara kamu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, antum ashabi wa ikhwanunal lazina lam ya'tu ba'du. Kalian adalah para sahabatku, sementara saudara-saudara kita adalah mereka yang belum datang. Faqalu, lalu para sahabat bertanya lagi, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana kamu dapat kenal orang-orang yang belum datang dari kalangan umatmu, wahai Rasulullah? Faqala, Rasulullah menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina zahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Apa pandangan kamu? Baginda bersabda dengan bertanya, apa pandangan kamu seandainya seorang lelaki memiliki kuda yang berwarna putih di dahi dan kakinya, di mana kuda itu berada di antara kuda-kuda lain yang berwarna hitam sehitam-hitamnya? Apakah dia dapat mengenali kudanya? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Sudah tentu wahai Rasulullah. Jadi kuda yang Rasulullah maksud ni adalah sebagaimana gambar yang saya tunjuk di sini ya. Di dahi, betul ke kalau panggil dahi kuda tu, di kepalanya tu ada tanda putih dan kakinya juga ada tanda putih. Seterusnya Rasulullah bersabda, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'i wa ana faratuhum alal haud. Ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'irud dallu. Unadihim ala hulamma ya. Maka sesungguhnya mereka, yang ini saudara-saudara kita yang akan datang pada hari akhirat kelak dengan muka, tangan dan kaki yang putih bercahaya, kesan daripada wuduk di dunia dulu. Aku mendahului mereka di kolam, yang ini kolam ataupun telaga Kausar yang disebut oleh Ustaz tadi. Ketahuilah ada yang diusir daripada telaga Kausarku sebagaimana diusirnya unta-unta yang sesat. Aku memanggil-manggil mereka, datanglah ke sini. Fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka. Maka dikatakan sesungguhnya mereka telah mengubah atau mengganti telah mengganti sesudah kewafatan kamu. Pay attention, fokus di sini ya. Apakah sebab mereka itu dihalang? Innahum qad baddalu ba'daka. Sesungguhnya mereka telah mengubah atau sesungguhnya mereka telah mengganti sesudah kamu, sesudah kewafatan kamu. Maka Rasulullah pun berkata, fa'aqulu suhqan, pergilah. Okey, demikian hadis yang penuh ya. Baik, kalau kita banding semula dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz menyatakan bahawa perkara ini berlaku sesudah timbangan amal seseorang. Baik, perkara ini sebenarnya berlaku khilaf di kalangan para ulama sebab hadis-hadis yang menerangkan tentang telaga Kausar ataupun kolam Kausar Nabi ini tidak dijelaskan secara spesifik lokasinya. Maka di kalangan para ulama ada yang berpendapat ia berlaku sebelum timbangan amal,
sebelum titian sirat, sementara sebahagian lagi berpendapat ia berlaku sesudah timbangan amal, sesudah titian sirat, ya. Jadi antara dua pendapat ini memang khilaf. Saya sendiri cenderung bahawa ia berlaku sebelum timbangan amal. Sebab itu orang-orang bila nampak kolam Nabi itu, mereka nak pergi minum sebab mereka masing-masing dalam keadaan tidak tahu amalan masing-masing. Belum lagi berlaku timbangan amal. Bila dah berlaku, masing-masing pun dah tahu salahnya tu, maka malulah nak pergi minum kan. Zaman hidup di dunia dulu, membantah apa yang diajar oleh Nabi. Suka buat apa yang Nabi tak buat. Kemudian biadab terhadap Nabi kan. Nabi tak larang pun boleh buat. Nabi tak buat, tak berarti kita tak boleh buat. Orang-orang yang biadab ni di hari akhirat kelak, mereka akan ada rasa bersalah bahawa di dunia dulu mereka begitu biadab terhadap Rasulullah. Sekarang nak pergi minum pula daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jika sebelum timbangan amal, masing-masing belum tahu lagi. Jadi sebab itulah semua tu pergi hendak minum semua hendak pergi minum ke telaga Kausar. Pun begitu, ini macam saya kata perkara khilaf. Maka jika ustaz berpendapat ia berlaku selepas timbangan amal, maka boleh sahaja. Perkara kedua, ustaz menyebut tentang muka dan tangan mereka yang bercahaya. Itu betul sebagaimana hadis tadi. Kemudian mereka berlari nak minum air telaga Kausar. Betul juga. Cuma berlari itu tak ada dalam teks. Yang itu okeylah, tak apalah. Okey. Poin keempat. Perkara keempat yang ustaz sampaikan. Yang ini serius. Siapa dapat minum, confirm masuk syurga. Sesiapa yang tak dapat minum, yang disekat daripada minum, ustaz kata, saya quote semula, tak payah nak kata masuk, bau syurga pun diharamkan baginya. Ini adalah satu tokok tambah yang tidak ada dalam hadis yang sama-sama kita baca tadi. Okey? Jadi tak patut, sebab syurga atau neraka, kita ulangi, adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh berkata seseorang itu syurga pun diharamkan baginya, melainkan ada dalil. Dan dalil yang ada ialah orang yang melakukan syirik ketika di dunia dulu. Ataupun orang yang melakukan kesalahan-kesalahan lain, mereka itu terserah kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah ingini, Allah boleh mengazab mereka. Jika Allah mengingini, Allah boleh mengampunkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurga dengan rahmatnya. Dan orang yang Allah azab itu pun bukanlah kekal. Azab itu sekadar kesalahan mereka di dunia lalu, kemudian akan juga dimasukkan ke dalam syurga. Okey. Kemudiannya, poin kelima, tentang wajah dan tangan bercahaya ni, orang ambil wuduk, ustaz tanya geng mana kan? Ahli snooker ataupun geng masjid. Baik, ini adalah sesuatu yang bagi saya sangat tidak patut, kerana hadis ini menerangkan tentang keutamaan orang yang ambil wuduk. Maknanya dia ambil wuduk dan solat. Apakah orang yang geng snooker tidak solat? Sebab ustaz bandingkan antara ahli snooker dengan geng masjid. Apakah geng masjid sahaja yang solat? Sementara geng yang tak masjid, yang dalam kes ini ahli snooker, adalah mereka yang tidak solat. Jadi ini adalah satu pembahagian bagi saya sangat tidak patut. Sebab orang yang bermain snooker itu ada saja, sudah tentu di kalangan mereka ada saja yang mendirikan solat. Dan apabila mendirikan solat, sudah tentu mereka juga mengambil wuduk sebelum itu. Jadi sangat tidak patut tentang pembahagian ini antara ahli snooker dan geng masjid. Baik, seterusnya tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenapakah mereka itu dihalang daripada telaga Kausar. Fayuqalu, lalu dikatakan, innahum, sesungguhnya mereka, badalu ba'daka, telah mengubah atau mengganti sesudah kewafatan kamu, sesudah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ustaz tafsirkan sebagai mereka menghalalkan apa yang kau haramkan, mengharamkan apa yang kau halalkan. Okey. Teks hadis macam ini. Apabila ustaz yang nak explain, nak jelaskan berdasarkan pendapat ustaz, kena bagi tahu ini pendapat saya. Tak boleh kata Nabi bersabda sedemikian, sebab yang Nabi sabda ialah innahum qad baddalu ba'daka, ataupun lebih tepat dalam hadis ini disebut innahum qad baddalu ba'daka. Okey, sesungguhnya mereka telah mengubah atau mengganti sesudah kamu. Tak pula disebut menghalalkan apa yang engkau haramkan, mengharamkan apa yang engkau halalkan. Jadi if you want to explain, okay, but say that this is my explanation. Do not say that this is what the Prophet say. It is very wrong. Kemudiannya,
Kalau kita nak semak apakah maksud perkataan badalu di sini, dalam ilmu hadis, sama juga dalam ilmu tafsir Al-Quran pun, ayat-ayat Quran saling mentafsirkan antara satu sama lain. Demikian juga dalam bidang hadis pun, hadis-hadis saling mentafsirkan antara satu sama lain. Ayo kita rujuk hadis-hadis yang sama dalam bab ini tentang orang-orang yang dihalang daripada minum, daripada orang-orang yang dihalang daripada minum telaga Kausar. Hadis pertama, sebagaimana tangkap layar di sebelah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 6526, atau penomboran lain, hadis nombor 7048. Ya. Rasulullah SAW dimaklumkan tentang mereka yang tertahan daripada telaga Kausar. Permulaan hadis lebih kurang sama, ringkas sikit. Ringkasnya, mereka ni nak pergi minum tetapi dihalang. Kenapakah mereka itu dihalang? Fayuqalu la tadri masyau alal qahqara. Maka dikatakan kamu tidak tahu mereka telah mengambil jalan untuk berpatah balik. Apakah maksud mengambil jalan untuk berpatah balik? Yang ini mereka telah murtad, meninggalkan Islam atau berpatah balik kepada agama sebelumnya atau kepada kehidupan jahiliah. Ringkasnya yang dimasukkan di sini ialah orang-orang yang murtad. Okey, penjelas kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 6527. Atau penomboran lain, hadis nombor 7049, ya, sebagaimana tangkap layar di sebelah. Rasulullah SAW dimaklumkan tentang mereka yang tertahan daripada telaga Kausar. Saya baca rangkaian yang akhir saja. Kes sama. Yang ini mereka nak pergi minum, tetapi ada segolongan, ada sekumpulan yang dihalang. Kenapakah dihalang? Yaqulu, lalu dikatakan, la tadri ma ahdasu ba'daka. Kamu tidak tahu perkara baru yang dibuatnya sesudah kamu. Maksud perkara baru di sini ialah mereka cipta bid'ah dalam urusan agama. Maka dua hadis sahih ini menjelaskan maksud mengubah atau mengganti dalam hadis pertama. Yang ini mereka yang mengubah agama dengan maksud murtad dan mereka yang membuat-buat bid'ah dalam agama. Sebenarnya, apa yang diperkatakan oleh Ustaz Syakir Nasoha tidaklah salah semuanya. Ini kerana bid'ah dalam urusan agama, seperti mana yang telah saya jelaskan beberapa kali sebelum ini, melibatkan aspek akidah, ibadah, hukum hakam dan juga fiqh hati. Maka termasuk dalam bid'ah hukum hakam ialah mengubah hukum yang sedia ada, yang ini menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya, poligami hukumnya halal. Lalu ada segelintir umat Islam masa kini yang berkata hukumnya haram. Contoh lain, mendedahkan rambut, telinga dan leher bagi seorang wanita kepada bukan mahram adalah haram kerana ia adalah aurat. Namun ada segelintir umat Islam masa kini yang berkata hukumnya harus kerana kononnya tiada perintah Tuhan tentangnya. Jadi ini contoh mengubah hukum dan ini termasuk juga dalam hal bid'ah. Justru apa yang dikatakan oleh Ustaz bukanlah salah 100%. Namun adalah lebih tepat jika hadis pertama itu beliau jelaskan berdasarkan hadis kedua dan ketiga, yang ini mereka yang murtad dan mereka yang mencipta bid'ah. Juga tidaklah patut beliau menokok tambah bahawa syurga pun diharamkan baginya. Ini kerana orang yang menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, keadaan mereka di akhirat kelak terserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin, Allah boleh ampunkan mereka dan masukkan mereka ke syurga dengan rahmatnya. Sebaliknya, boleh saja Allah masukkan mereka ke dalam neraka pada kadar kesalahan mereka, kemudian masukkan ke dalam syurga. Semuanya terserah kepada kehendak Allah. Bagi mereka yang murtad, bagi kes ini, maka betul seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz, bau syurga pun diharamkan baginya. Namun bagi orang yang mereka cipta bid'ah, keadaan mereka di akhirat kelak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana bid'ah itu pelbagai tahap atau levelnya, dan orang yang mereka cipta bid'ah itu pun berbeza-beza keyakinan dalam diri mereka apabila mereka cipta
bid'ah tersebut. Ada yang mereka cipta bid'ah dengan keyakinan diri mereka umpama Tuhan yang boleh mereka cipta bahagian daripada agama. Ada yang mereka cipta bid'ah kerana ingin mendapat sambutan dan pujian manusia. Dan ada yang mereka cipta bid'ah kerana menganggap agama Islam yang asal memiliki kecacatan, kekurangan dan pelbagai lagi sebab-sebab yang lain. Semoga dengan penjelasan ini, para ustaz dan ustazah lebih berhati-hati membaca dan menerangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya maklum dalam video tadi, ustaz menyampaikan hadis daripada hafalan. Tak apa jika sampaikan daripada hafalan, tapi pastikan ia dekat dengan teks yang asal. Dan kemudian kalau hendak membuat penjelasan, katakan ini penjelasan saya. Dan pastikan penjelasan itu adalah tepat dan bukannya sesuatu yang lari, ya, ataupun sesuatu yang lari jauh seperti syurga pun, bau syurga pun diharamkan baginya, ataupun menghalalkan apa yang kau haramkan, mengharamkan apa yang kau halalkan. Itu adalah penjelasan ustaz, bukan daripada teks hadis. Berdasarkan hadis yang kita baca tentang Telaga Kausar ini juga, ayo sama-sama kita ambil iktibar untuk menjauhi semua bentuk bid'ah. Saya hairan kenapa sebahagian orang begitu bersungguh-sungguh membela amalan bid'ah, bersungguh-sungguh mewar-warkan, mengiklankan amalan bid'ah. Padahal di akhirat kelak mereka lah orang yang rugi. Berbeza dengan orang yang ikhlas dan kemudian mengamalkan sunnah. Di akhirat kelak, insya-Allah itulah yang akan mudah apabila berlakunya timbangan amal, titian sirat dan semuanya. Orang yang amalan bid'ahnya tu mungkin diterima, mungkin tak diterima kan. 50-50. Dan di akhirat kelak itulah baru mereka terfikir ketika sedang berhimpun, beratur panjang di padang mahsyar tu, alangkah indahnya, alangkah baiknya jika di dunia dahulu aku ini beramal dengan apa yang Rasulullah amalkan sahaja, baik dari sudut amal ibadah ke, dari sudut akidah ke, hukum hakam ke dan sebagainya. Bila buat ekstra-ekstra tu sekarang ni syok, tapi di akhirat kelak barulah dia sedar yang aku buat ekstra tu Allah terima atau tidak. Allah akan memberatkan timbangan amal aku yang belah sini ke yang sebelah sana kan. Jadi ayo sama-sama kita renung-renung amalan kita ini dan pastikan ianya adalah selamat untuk kita, bermanfaat untuk kita di hari akhirat kelak. Sebab kadang-kadang orang lihat isu ni, aku nak lawan yang geng Wahabi tu, aku nak lawan geng-geng sunnah ni. Padahal bila kita menyampaikan sunnah dan menyuruh untuk menjauhi bid'ah, ia adalah untuk manfaat anda juga, wahai para pencinta bid'ah. Bukanlah untuk manfaat kita saja. Buat apa kita? Manfaat tak ada pun sebab kita yang kena maki hamun lah, dilabel dengan macam-macam apa semua kan. Jadi renung-renunglah hadis ini. Ayuh sama-sama. Ayuh sama-sama kita selamat dunia dan akhirat dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Demikian ulasan harian saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.